Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainadia binti Mak Nasir dan seorang lagi rakan saya Putri Aimi Adila binti Raja Musa akan membentangkan tentang sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari aspek sosial. Okey, pada definisinya, sosial bermaksud segala hal perkara berkaitan masyarakat ataupun perihal kemasyarakatan. Oleh itu, dalam kata lain, pembentangan kami adalah melibatkan implikasi ataupun kesan pengetahuan kita tentang sejarah Islam, tentang sejarah perkembangan tamadun Islam terhadap pembangunan masyarakat sosial di Malaysia. Okey, sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari aspek sosial yang pertama adalah mengenai pengaruh nilai-nilai Islam dalam aspek keadilan sosial. Dalam erti kata lain, terdapatnya konsep keadilan sosial dalam masyarakat kita, dalam pembangunan masyarakat di Malaysia. Okey, dalam sejarah pembangunan tamadun Islam, konsep keadilan sosial ini kita dapat lihat semasa Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin di Kota Madinah. Okey, semasa beliau menjadi pemimpin di Kota Madinah, baginda telah menyatukan semua masyarakat iaitu kaum Ansar dan juga kaum Muhajirin serta kaum Yahudi di bawah satu perlembagaan iaitu Sahifah Madinah ataupun Perlembagaan Madinah. Di bawah Perlembagaan Madinah ni kita dapat lihat baginda memberi keadilan kepada semua penduduk Madinah tanpa mengira bangsa dan juga agama. Misalnya kaum Yahudi yang tidak beragama Islam tapi tetap diberikan hak perlindungan sebagai warga negara dan juga diberi tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan negara Madinah daripada ancaman musuh. Oleh itu kita dapat lihat bahawa baginda memberi hak perlindungan iaitu keadilan sosial kepada semua penduduk di Madinah tanpa mengira bangsa dan juga agama. Dan hal ini, konsep keadilan sosial yang telah diperkenalkan oleh baginda ini, kita dapat lihat di Malaysia sekarang, iaitu dari segi daripada segi kita dapat lihat bahawa tanpa mengira bangsa dan juga agama, perlembagaan kita memberi hak yang adil kepada semua penduduk di Malaysia, semua warga negara Malaysia. Misalnya, semua warga negara Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa diberikan hak kebebasan untuk beragama. Tak kisah agama apa, asalkan beragama. Malah penduduk Malaysia juga diberikan hak untuk mendapat pendidikan tanpa mengira bangsa dan juga agama. Semua orang diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan, sama ada pendidikan di luar negara ataupun pendidikan di dalam negara. Malah semua rakyat Malaysia juga diberi hak kebebasan untuk mencari harta dan juga rezeki. Kalau kita lihat sememangnya di Malaysia memang sudah terdapatnya aspek keadilan sosial ni yang telah diterapkan oleh baginda pada semasa baginda menjadi pemimpin di Madinah dahulu. Malah Malaysia juga turut memberi, konsep keadilan sosial ini juga dapat dilihat dari segi negara Malaysia yang memberi ruang dan juga peluang kepada semua rakyat untuk menyuarakan pendapat dan sumbangan. Kalau dari segi sejarah Islam, baginda sebagai seorang pemimpin di Madinah, baginda turut memberi ruang ataupun peluang kepada setiap rakyat untuk memberi cadangan sama rata. Okey, misalnya pada semasa Perang Khandaq, baginda telah menerima pandangan ataupun cadangan Salman Al-Farisi untuk membina parit di sekeliling kota Madinah bagi melindungi kota tersebut daripada serangan pihak kafir Quraisy Mekah. Okey, daripada situ kita dapat lihat bahawa aspek keadilan sosial ni bukan sahaja bagi pihak baginda sebagai seorang pemimpin, tapi baginda turut memberi keadilan sosial tu kepada rakyat untuk memberi pandangan dan juga cadangan mereka. Dan hal ini telah diimplementkan dalam pembangunan Malaysia. Misalnya kita sebagai rakyat diberi peluang untuk diberi hak untuk mengundi, dan hak mengundi itu bermakna kita diberi peluang untuk menyuarakan pandangan dan pendapat kita sebagai seorang rakyat dengan memilih seorang wakil rakyat
yang akan membawa suara dan pandangan kita di pihak yang lebih tinggi. Dan hal itu bermakna kita diberi ruang untuk untuk memberi sumbangan kepada perkara yang lebih besar, iaitu pembangunan Malaysia sama ada dari segi ekonomi ataupun politik. Dan perkara itu adalah satu keadilan sosial yang telah diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW semasa baginda menjadi pemimpin di kota Madinah, dan yang juga diteruskan oleh pada zaman Khulafa'i Ar-Rasyidin, zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Seterusnya adalah konsep masyarakat madani. Masyarakat madani didefinisikan sebagai masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan juga kebudayaan. Maju daripada segi pemikiran. Maksudnya, perkara yang dilontarkan adalah berdasarkan fakta atau nas-nas yang sahih. Contohnya dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih lah. Dan seterusnya adalah maju dari segi kerohanian. Maksudnya, perkara yang diamalkan adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis dan perkara yang mendatangkan pahala dan keberkatan lah ke dalam hidup setiap individu. Dan seterusnya adalah dari segi kebendaan, contohnya macam mata wang, dari segi ekonomi, dari segi akademik dan sebagainya. Semua perkara yang termasuk dalam perkara-perkara semua itu adalah merupakan definisi masyarakat madani. Seterusnya adalah ciri-ciri masyarakat madani. Ada 4. Pertama, masyarakat madani merupakan jelmaan masyarakat Madinah ketika pemerintahan baginda. Maksudnya jelmaan itu macam apa? Maksudnya setiap perintah daripada Allah dan hadis-hadis daripada Rasulullah itu dituruti dan diikutilah jika perkara itu merupakan perkara yang wajib ataupun perkara itu perkara yang haram, perlulah ditinggalkan. Contohlah macam perintah pengharaman arak telah diturunkan. Jadi semua penduduk Islam Madinah memecahkan balang-balang arak dan membiarkan ia membanjiri tanah pada ketika itulah. Maksudnya setiap suruhan itu diterima tanpa dipersoalkan. Contohlah ciri-ciri masyarakat madani. Seterusnya adalah cekap dan seksama. Cekap dan seksama dari segi mengikut undang-undang Islam dan bukan nafsu atau kepentingan individu. Maksudnya contohlah kan, hukum syura. Maksudnya dalam hukum syura itu memerlukan demokrasi, tapi demokrasi itu adalah dalam kalangan orang-orang yang layak, iaitu ahli-ahli syura. Jadi akan terhalanglah suatu keputusan yang tidak akan mendatangkan prasangka dan sebagainya, kerana ia diputuskan oleh ahli-ahli yang layak dan tinggi daripada segi ilmu-ilmunya, macam tu nak cakap. Dan seterusnya akhlak terpuji dan juga amalan yang terpuji. Akhlak terpuji ini mampu melahirkan amalan yang terpuji. Itu mampu melahirkan warga negara yang dinamik serta kreatif dan inovatif melalui pengamalan masyarakat madani, iaitu masyarakat moden yang sebenarlah, melalui dari segi pemikiran, kerohanian dan juga kebudayaan. Antara amalan terpuji yang boleh dilahirkan adalah amalan berdisiplin, kepatuhan kepada Tuhan, keimanan dan ketahanan diri. Jadi semua perkara ini dapat dilahirkan apabila ciri-ciri masyarakat madani ataupun konsep masyarakat madani diterapkan dalam sebuah pemerintahan lah, ataupun dalam sebuah urusan sosial dan sebagainya lah. Dan seterusnya penerapan konsep masyarakat madani di Malaysia bermula pada 26 September 1995, iaitu di syarahan Festival Istiqlal Jakarta, iaitu slogan masyarakat madani diucapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Jadi bermula daripada bertitik tolak daripada kejadian tersebut ataupun peristiwa tersebut pada tahun yang sama, iaitu 1995, seminar peringkat kebahasaan di UKM atau Universiti Kebahasaan Malaysia telah diadakan untuk membincangkan idea menubuhkan masyarakat madani di Malaysia. Jadi bertitik tolak daripada perkara itu juga, konsep masyarakat madani di Malaysia ini
terus berkembang dan diperdebatkan menjadi perbincangan ilmiah dan banyak lagi lah melalui penulisan jurnal dan sebagainya. Sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan Malaysia dari aspek sosial dan seterusnya adalah pengenalan Islam Hadari. Konsep Islam Hadari telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi dalam Perhimpunan Agung UMNO ke-55 di PWTC pada tahun 2014. Perkataan Hadari bermaksud yang bertamadun ataupun Islam yang menekankan aspek tamadun. Takrif Islam Hadari secara lengkap ialah suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara yang bersifat menyeluruh berdasarkan perspektif tamadun Islam. Oleh itu, dalam kata lain, Islam Hadari adalah menekankan tuntutan dunia dan tuntutan akhirat secara seimbang. Malah aspek rohani ataupun ritual juga diberi penekanan dalam memastikan pembangunan tamadun ataupun negara Malaysia dengan cemerlang. Islam Hadari telah diperkenalkan di Malaysia adalah mengikut kejayaan sejarah Rasulullah SAW yang telah mengubah dasar kemasyarakatan kepada masyarakat majmuk berdasarkan Piagam Madinah. Piagam Madinah yang telah diwujudkan oleh Rasulullah telah berjaya menyatukan kaum Aus dan Khazraj yang telah lama bermusuhan kerana Piagam Madinah yang dibina telah mengambil kira aspek-aspek yang sepatutnya dan memberi keadilan kepada kedua-dua pihak dengan dan memberikan hak yang sepatutnya kepada mereka. Oleh itu, Piagam Madinah ni boleh dijadikan satu panduan kepada negara Malaysia, kepada kerajaan Malaysia untuk mengambil langkah-langkah yang sepatutnya bagi memastikan ada keharmonian dan juga kesejahteraan yang wujud di negara Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan juga bangsa dan juga agama dan juga budaya bagi memastikan kecemerlangan Malaysia itu dapat dicapai. Malah Islam Hadari ini turut menekankan pemeliharaan alam sekitar iaitu masyarakat ni perlu mengetahui hak-hak alam sekitar untuk memastikan masyarakat itu tidak membuat perlakuan ataupun perbuatan yang menyalahi hak-hak alam sekitar yang telah digariskan. Dari segi usaha kerajaan Malaysia bagi menjamin kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat, Malaysia telah berusaha dan juga menandatangani dua deklarasi yang melibatkan alam sekitar iaitu Deklarasi Rio de Janeiro dan juga Protokol Kyoto pada tahun 1993 dan 1997. Malah, Malaysia juga telah mengadakan deklarasi Langkawi bagi menjamin keutuhan dan juga pembangunan selaras dengan kehendak alam. Selain itu, dari aspek sosial, peranan wanita dalam pendidikan juga tidak dikuasalikan. Islam Hadari menggalakkan penglibatan wanita dalam pendidikan secara berterusan sesuai dengan slogan pendidikan sepanjang hayat. Wanita tidak diketepikan daripada arus pembangunan, malah wanita memberikan daya saing yang kuat kepada lelaki untuk berusaha gigih dan bersifat inovatif dalam arus perdana. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa Islam Hadari yang telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kelima telah membantu untuk mewujudkan sistem sosial pembangunan sosial di Malaysia yang lebih baik bersesuaian dengan sejarah Islam yang telah dibangunkan oleh pemimpin dan pemimpin Islam bermula daripada Rasulullah SAW sehinggalah kepada zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Kali adalah konsep wasatiyah ataupun kesederhanaan. Okey, apakah wasatiyah? Wasatiyah didefinisikan sebagai ia tidak ditentukan oleh wasilah. Apa itu wasilah? Bentuk luaran seperti kuantiti dan juga bentuk harta. Maksudnya wasatiyah ini kita tak dapat lihat daripada segi luaran. Maksudnya dari segi harta yang kita ada ke, maksudnya contohlah harta kita sikit, maksudnya kita bersederhana. Tak, perkara itu bukanlah ditentukan melalui luaran, tapi ia ditentukan oleh faktor niat dan juga tujuan. Maksudnya semua bergantung pada niat kita. Dan ia juga berbeza
mengikut tahap keilmuan, kerohanian, tanggungjawab dan kesanggupan. Jadi wasatiyah ini bukanlah perkara yang wajib, maksudnya bukan perkara yang tetap. Maksudnya setiap orang wasatiyah dia begini. Maksudnya bergantung kepada amalan ataupun tanggungjawab dan sebagainya oleh seseorang itulah. Dan namun begitu, intipati makna tetap sama dan utuh. Makna apa? Bersederhana dalam urusan. Maksudnya maknanya sama walaupun dia berlainan mengikut individu. Dan dimensi wasatiyah dibahagikan kepada 5, iaitu wasatiyah dalam berusaha, wasatiyah dalam pencapaian, wasatiyah dalam menuntut ilmu, wasatiyah dalam berfikir dan juga wasatiyah dalam ketaatan kepada Tuhan. Okey, pertama, wasatiyah dalam berusaha. Maksudnya wasatiyah bersederhana dalam berusaha ni, maksudnya kita meletakkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya contohlah, kita nak sangat suatu benda tu, kita tak mengambil jalan ringkas seperti kita memberikan upah kepada seseorang dan sebagainya. Maksudnya kita berusaha tapi kita bersederhana dan meletakkan tawakal itu kepada Allah supaya perjalanan usaha kita itu sentiasa dalam kesederhanaan dan ketawakalan kepada Allah. Maksudnya begitulah, bersederhana dalam berusaha. Contohnya wasatiyah dalam pencapaian, iaitu bersederhana dalam pencapaian, tidak berbangga atau riak terhadap pencapaian kerana semuanya dengan keizinan Allah SWT. Maksudnya apabila kita dah berjaya dengan pencapaian atau cita-cita kita tu, dan kita tengok kawan kita tu kurang sikit lah daripada kita, kita jangan riak. Itu kita kena sentiasa bersederhana dan kita kena faham perasaan dia sebab dia pun berusaha sama seperti kita dan sebagainya. Kita tidak boleh menyebar luaskan, lihatlah kawan-kawan Rizal aku dan sebagainya, macam itulah. Jadi kita bersederhana dengan rezeki kita, kita bersyukur, kita buat sujud syukur dalam diam dan sebagainya, kita mengucapkan alhamdulillah dan sebagainya. Maksudnya bersederhanalah dalam pencapaian kita. Dan ketiga, wasatiyah dalam menuntut ilmu. Maksudnya menuntut ilmu ni kita juga kena bersederhana. Contohlah kan, kita nak menuntut ilmu agama lain. Contoh kita nak tahu agama ni macam mana, apa beza dengan agama Islam sebenarnya. Tapi janganlah sampai bila kita dah kaji agama lain tu, kita rasa macam aku rasa macam agama tu lagi, aku rasa lagi ngam lah macam. Jangan. Maksudnya kita kena meletakkan kesederhanaan kepada menuntut ilmu. Maksudnya andai kata kita rasa iman kita tak kuat dan kita tahu Islam adalah agama yang sebenar, maksudnya kita kena kuatkan iman kita dulu, lepas tu barulah kita menuntut ilmu agama lain supaya dapat membuka pemikiran kita dan sebagainya lah. Dan keempat, wasatiyah dalam berfikir. Itu kita tidak boleh mempersoalkan perkara hakiki seperti zat-zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maksudnya dalam berfikir pun kita tak boleh fikir terlalu mendalam, terutamanya perkara-perkara yang hakiki macam zat-zat Allah. Maksudnya betul ke Allah ni wujud, betul ke Allah ni esa, betul ke Allah ni dapat melihat, macam mana Allah melihat tanpa mata, macam maksudnya macam itulah. Maksudnya kita kena hadkan juga pemikiran kita, jangan kita fikir sesuatu yang terlalu di luar kemampuan pemikiran seseorang manusia. Dan Allah telah memberitahu tentang perkara itu dan dapat juga had-had kepada pemikiran manusia. Bukan semua perkara kita akan tahu melalui pemikiran, kita juga melalui pembacaan dan sebagainya. Dan kita kena terimalah apa yang digariskan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda. Dan akhir sekali adalah wasatiyah dalam ketaatan kepada Tuhan. Okay, bersederhana dalam patuh kepada Tuhan. Macam mana tu? Maksudnya contohlah kan, kita nak buat amalan ni sampai nak solat sunat tu sampai banyaklah, nak solat sunat, nak puasa kalau boleh, nak puasa setahun penuh tu nak puasa je. Maksudnya Allah pun dah cakap janganlah buat-buat perkara yang macam tu. Dan kita kena bersederhana sebab kita kena tahu di sekeliling kita ada orang yang mengharapkan nafkah daripada kita dan mengharapkan, dan juga di sekeliling kita juga adalah hubungan kemasyarakatan dan sebagainya. Jadi kita tak boleh abaikan semua tu hanya untuk beribadat, sebab hubungan kemasyarakatan tu juga dapat menyalurkan pahala kepada kita. Dan akhir sekali adalah penerapan konsep wasatiyah bersederhana di Malaysia. Okey, contoh wasatiyah di Malaysia adalah zakat,
Contohlah barang kemas yang berlebihan tu kena kita bayar zakat sebab kita kena bersederhana dalam bersederhana dalam benda-benda bersederhanalah dalam mengumpul barang-barang ni sebab barang-barang ni juga akan menjadi beban kepada timbangan kita di akhirat. Seterusnya, pelbagai persekutuan. Okey, kita tengok dalam pelbagai persekutuan ada nilai-nilai kesederhanaan, iaitu berlaku adil kepada semua kaum, seimbang dan sederhana dalam amalan dan tindakan. Contohnya, kepatuhan kepada Tuhan. Maksudnya dalam perlembagaan persekutuan tak bagi tahu kepatuhan kepada Allah sahaja. Itu nak cakap. Dan akhir sekali adalah hak kerakyatan. Walaupun ia milik mutlak orang Melayu, tapi diberi kepada kaum pendatang yang dibawa oleh penjajah asing. Maksudnya kita tak adalah kita terlalu rigid. Maksudnya ni adalah bumi Melayu. Jadi orang Melayu je yang layak duduk kat sini. Jadi kesimpulannya dan dah habis lah. Jadi kesimpulannya konsep wasatiyah, masyarakat madani, Islam hadari dan nilai-nilai Islam ni diterapkan dalam Malaysia dalam pentadbiran, dalam sistem sosial dan sebagainya secara langsung dan tidak langsung. Jadi sesungguhnya sejarah Islam telah memberikan sumbangan yang mendalamlah terhadap pembangunan Malaysia itu sendiri. Jadi sekian saja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.